Okey, ini pula gambar yang telah cikgu sediakan. So, ada gambar pertama, gambar daun pokok kunyit. Yang kedua adalah gambar kaktus. Dan yang ketiga adalah gambar pokok ni. Okey, boleh sesiapa bagi tahu cikgu apa kelebihan di atas gerak balas ataupun kawal atur yang ditunjukkan oleh tumbuh-tumbuhan ini? Apa yang kamu nampak pada daun kunyit, apa yang kamu nampak pada pokok kaktus, dan apa yang kamu nampak pada gambar ketiga pokok ini? Okey, apa yang dia tengah buat sekarang ni? Boleh sesiapa bagi tahu cikgu? Betul. Okey, struktur yang ada pada daun tumbuh-tumbuhan tersebut yang boleh membantu kehilangan air, struktur itu kita namakan sebagai stoma. Kita dah belajar dalam subtopik yang sebelumnya, dalam topik-topik 2 kalau tak salah cikgu. Okey, ada satu struktur pada daun yang kita panggil sebagai liang stoma. So, melalui liang stoma itulah berlakunya pergerakan ataupun kehilangan air daripada daun. So, bagaimana rupa liang stoma? Masih ingat lagi tak? Boleh sesiapa lukiskan pada cikgu? Cikgu nak kamu ambil satu kertas, lukiskan rupa liang stoma. Okey? Okey, proses kehilangan air yang berlaku pada tumbuh-tumbuhan kita panggil sebagai proses transpirasi. Pernah dengar perkataan transpirasi? So, cikgu pasti ada sebilangan daripada kamu yang dah pernah dengar perkataan transpirasi. Apa sebenarnya proses transpirasi? Proses transpirasi ialah proses kehilangan air daripada daun dalam bentuk wap air. Boleh sesiapa bagi tahu cikgu bagaimanakah air itu hilang melalui satu struktur yang ada pada tumbuh-tumbuhan? Apakah nama struktur tersebut? Okey, seterusnya cikgu terangkan pula bagaimana proses transpirasi membantu pengangkutan air daripada akar ke daun. So, semua murid boleh rujuk di dalam buku teks di muka surat 80. Okey, daripada gambar rajah 3.5 ini menunjukkan bahawa air itu diserap melalui struktur yang kita namakan sebagai akar. Bermaksud air di dalam tanah akan diserap melalui akar, dan ada akar rambut yang wujud dekat akar tersebut yang kita dah belajar dalam bab 2 tu. Okey, kemudian air tersebut akan diangkut ke bahagian batang, dan bila dia mengangkut saja bahagian batang, dia terus ke bahagian daun. Bermaksud pergerakan air itu berlaku daripada akar ke bahagian daun. Ke ataslah dia bergerak. Okey, dia bergerak daripada akar naik ke daun. Okay. Dan di daun ada satu struktur yang kita panggil sebagai liang stoma. Okay. So, apa yang berlaku di dalam liang stoma? Transpirasi pada daun akan menghasilkan daya yang menarik air daripada batang hingga ke daun. Dan bila sampai saja ke daun, dalam keadaan daun itu terbuka macam tu, ada liang stoma. So, apa jadi? Air itu boleh tersejat. Okey, air itu boleh tersejat daripada daun, dan air itu boleh hilang dalam bentuk wap air melalui struktur yang kita panggil sebagai liang-liang stoma. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, cikgu besarkan sikit. Ini. Okey, ini adalah rupanya. So, air itu masuk. Dia dah masuk. Ada liang stoma dekat sini. So, air itu boleh keluar melalui liang tersebut. Dan dia bukan keluar dalam bentuk cair, tidak di dalam bentuk air, gas. Okey? Okey, jom kita tengok pula bagaimana rupa liang stoma yang ada pada permukaan daun itu. Okey? Dan ada dua keadaan di mana liang stoma tu boleh berlaku, sama ada dia tutup ataupun dia buka. Pada dua keadaan. Liang stoma itu siapa yang tolong kawal? Sel-sel pengawal. Yang dua tu, okey, yang dua ni. Ini adalah sel pengawal. Okey, sel pengawal ini berfungsi untuk kawal, buka dan tutup liang stoma. Okey, pada waktu siang, stoma akan terbuka. Cuba tengok ni, pada waktu siang, liang stoma akan terbuka. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, ni dah clear, nampak sangat. Okey, stoma akan terbuka. Kenapa? Supaya lebihan air yang tersejat. Okey, stoma akan terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Bermaksud pada waktu siang,
liang stoma terbuka. Kenapa? Bila kadang-kadang malam tu hujan, betul tak? Maksudnya ada terlalu banyak sangat air. Bila terlalu banyak sangat air yang lebih tadi tu akan boleh keluar melalui liang-liang stoma. Jadi pada waktu siang liang stoma terbuka. Pada waktu pagi lah kita cakap. Pagi pukul 8, pukul 9, pukul 10 macam tu liang stoma terbuka. Okey? Dan apa jadi pula pada suhu yang tinggi 12 tengah hari, 1 tengah hari? Apa jadi? Liang stoma akan tertutup. Pada suhu yang terlalu tinggi tengah hari, stoma akan tertutup. Untuk apa? Untuk kurangkan air yang tersejat. You just imagine kalau daun itu stomanya masih terbuka, ternganga macam tu. So what happen? Air akan mula tersejat daripada daun. Apa jadi pada pokok? Pokok tersebut akan mati kerana kehilangan air yang banyak. So ini yang cikgu nak kamu tahu berkaitan dengan liang stoma.